Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Syukur kita pada Allah masih kita diberi peluang nikmat Allah kepada kita untuk kita terus menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak mengundang rahmat Allah hadir dalam hidup kita? Salah satu caranya dengan perbanyakkan infak dan sedekah. Saya yakin banyak orang duk cerita pasal sedekah infak Ramadan. Memang betul lah pun. Memang dianjurkan oleh Nabi kita untuk banyakkan sedekah di bulan ini. Nabi SAW bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan," atau kama qala Nabi SAW. Sebaik-baik sedekah, seafdal sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi jangan miss, even one day pun jangan kita tinggalkan untuk sedekah. Tambahan pula kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Oh, itu lagilah ya. Bayangkan Lailatul Qadar, satu hari kita sedekah, RM1 sedekah, masya-Allah kita bersedekah selama 1000 tahun. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29. Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم." Mafhum dia begini ya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ada 3 perniagaan yang tidak merugikan. 3 perniagaan yang tidak merugikan. Ini ingat ni. Sampai bila kita kena ingat benda ni. Nombor 1, orang yang baca Quran tak rugi. Semua perniagaan ada untung dan rugi. Niaga nasi lemak ada untung rugi. Niaga dekat bazar Ramadan pun ada untung rugi. Sebab tu tuan-tuan, yang 3 perniagaan ni tak pernah rugi. Saham pun rugi juga. Emas pun rugi. Ada untung, ada rugi. Tapi 3 ni Allah kata tak rugi. Bahkan bertambah dia punya profit dia. Makin bertambah. Yang pertama apa? Baca Quran, kata Allah. Baca Quran, tak rugi. 1 huruf 10 kebajikan, 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tu? Ada 19 huruf. RM190 dapat kalau kita ke matematik kita lah. Alhamdulillahirabbilalamin. Berapa dah tu? Itu nombor 1. Nombor 2 apa? Orang yang solat. Orang yang solat tak pernah rugi. Adakah solat rugi? Tak ada. Ya? Dalam solat tu banyak pahala. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni tuan-tuan banyak. Sunat, banyak perkara sunat dalam solat, dan juga rukun tu pun ada pahala. Perkara-perkara sunat dalam solat tu pun ada pahalanya. Masya Allah, tak pernah rugi orang yang mendirikan solat. Dan yang terakhirnya kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya ya di jalan Allah, baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, memang takkan rugi juga. Ya. Kadang-kala ada perlu ketikanya kita perlu terang-terangan. Kata, macam mana sedekah terang-terangan? Tak riak ke? Tak, dia tengok situasi. Ya, ada kalanya kita perlu terang-terangan untuk kita motivasi ke orang. Contoh kan, mungkin di setengah masjid Ramadan ni kita tengok ada papan whiteboard ke ataupun apa-apa papan kenyataan dia tayang kat situ, penderma ataupun penyumbang untuk moreh ya, ataupun iftar. Ada nama Haji Saleh ya, dia infak 5,000 untuk iftar ya. Lepas tu Kak Kia, ada yang tulis hamba Allah. Okey, kita kata hamba Allah ni mungkin dia ikhlas. Tentu Haji Saleh tu tak ikhlas ke? Tak, kita tak tahu niat dia apa. Mungkin Haji Saleh tadi dia nak motivasi kat orang, aku boleh bagi 5,000, aku nak kamu semua pun buat macam yang sama. Jadi perkara itu perlu juga ada kala terang-terangan. Yang penting niat nak kena jaga. Tetapi yang lebih utama ialah secara sembunyi. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu.
Nak sebut dekat sini, perniagaan yang menguntungkan salah satunya infak takkan rugi. Allah, tuan-tuan dan puan, saya ada satu kisah lah. Satu kisah yang kisah benar. Kisah ni agak menarik juga untuk kita kongsi. Sebab ni saya dengar depan tuan dia sendiri. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan dan puan, dia ni ada 2 orang anak. Satu anak sulung perempuan, anak nombor 2 dia lelaki. Anak perempuan yang sulung tu bila umur 3 bulan didiagnos oleh doktor dia satu penyakit yang pelik. Penyakit ni kata beliau, si ayah ni kata penyakit ni adalah dalam dunia ni tak ramai, hanya beberapa orang saja. Dunia tahu, bukan di Malaysia. Dan Malaysia ni mungkin anak dia yang pertama ke yang kedua, begitulah ya. Sangat rare, sangat jarang penyakit ni. Sampaikan doktor pun tak tahu ni penyakit apa. Sebab anak tu umur 3 bulan dia selalu buang najis, lepas tu muka dia pucat. Buang najis, muka dia pucat. Rupanya dia buang darah sekali. So doktor kata mungkin salah susu ke apa. Bila bagi susu, tukar susu pun sama juga. Akhirnya refer dengan doktor pakar. Last kali doktor kata anak ni satu penyakit, nama dia pun saya tak ingat, tapi penyakit ni sangat-sangat jarang berlaku dekat dunia. Kes pertama dikenal pasti tahun 70-an di negara barat. Dan ada saintis ataupun pakar yang buat kajian tentang penyakit ni, dia ada jurnal dan sebagainya. Maka si ayah ni dibuat kajian tentang penyakit ni. Sehinggalah anak ni meningkat dewasa, sampailah umur dia belasan tahun, anak ni selalu kekurangan darah dalam badan dia. 2 hari sekali nak kena masuk darah. Dia bukan macam dialisis, tapi anak ni hilang darah dia. 2 hari masuk darah, 2 hari masuk darah. Hari ni masuk darah, esok anak tu akan penat. Lusa masuk darah lagi. Jadi si ayah ni tak mampu nak tengok anak ni macam ni. Akhirnya doktor kata ada satu ubat untuk si anak ni. Ubat dia apa, tuan-tuan dan puan? Penawar dia satu treatment yang menelan belanja ratusan ribu. Tak apalah, duit boleh cari. Tapi doktor kata saya tak suggest untuk buat treatment ni sebab risiko sangat tinggi. Doktor kata 90% anak encik akan meninggal dunia, 10% insya-Allah selamat. Doktor sendiri pun saya tak berani nak buat, saya tak suggest untuk buat sebab risiko sangat tinggi. Kemudian dia kata anak perempuan tadi tu dia kena dapat sampel sum-sum tulang daripada adik laki dia. Dan doktor kata adik laki dia ni 50% akan paralyzed, 50% insya-Allah selamat. So makna kata doktor kata risiko nombor 1 anak nombor 1 meninggal dunia, nombor 2 paralyzed. Hai tuan-tuan, risau kita. Akhirnya ayah dia buntu. Maka dia pun tak tahu nak buat apa, refer dengan almarhum Datuk Dr. Harundin ketika itu, bertemu dengan almarhum, tanya dengan almarhum, ceritalah apa yang berlaku terhadap anak dia. Dan almarhum kata, beginilah, ada satu penawar yang sangat mujarab, tapi kena yakin. Bila buat ni kena yakin. Maka dia bacakan hadis, memang ini hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Tapi dia kata kena yakin buat. Jadi dia balik, dia istikharah dan dia buat keputusan. Akhirnya dia buat keputusan untuk teruskan treatment tu, dan duit simpanan dia semua dia infakkan kepada madrasah, masjid dan sebagainya, dan tinggal sikit saja untuk kecemasan. Dan dia ambil keputusan teruskan treatment tersebut. Dan tuan-tuan, treatment tu berjaya dan anak tadi kena kuarantin selama setahun. Lepas tahun jaga betul-betul ni. Selepas tahun doktor kata anak encik alhamdulillah telah bebas selamat daripada penyakit tersebut. Sembuh 100%. Makna kata tuan-tuan, 10% chance peluang untuk hidup tu 10%, itulah rezeki anak dia. Tapi dia kata mungkin antara hikmahnya kerana keberkatan sedekah tu. Nabi kata ubati penyakit kamu dengan sedekah. Hari ni banyak orang sakit kan, sakit jiwa, sakit hati, macam-macam penyakit pelik-pelik banyak. Sebab tu kita tak tahu, mungkin dengan hikmah sedekah kita tu Allah sembuhkan penyakit kita tanpa kita sedar. Ya. Hati kita tak tenang, kita infak sedekah tadi, hati kita tenang. Mudah-mudahan Ramadan ini gunakan peluang untuk kita banyakkan infak pada Allah, infak di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, infak kita ini, Allah bantu kita, selamatkan kita dunia dan akhirat, sembuhkan penyakit kita insya-Allah. Sebab tu saya nak mengajak kepada semua tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita infak kepada Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. Mudah-mudahan dengan infak ini dapat diberi manfaat kepada masyarakat sekeliling dan juga aktiviti masjid. Dan jangan biarkan Ramadan sehari pun tanpa wakaf. InsyaAllah
Ketemu lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.